Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, baiklah, pada hari ini kita akan masuk subtopik yang ketiga, iaitu subtopik sistem pencernaan manusia. Okey, dalam dua subtopik sebelum ini, kamu telah mempelajari tentang kelas-kelas makanan dan juga gizi yang seimbang lah untuk tubuh badan kita. Okay, jadi pada hari ini kamu akan lihat bagaimana sistem pencernaan berfungsi untuk manusia lah. Okay. So kita tengok satu-satu. Okey, pencernaan makanan. Apa maksud cerna? Okay, cerna secara ringkasnya kita boleh katakan kita nak menjadikan benda yang kompleks ataupun benda yang besar kepada benda yang lagi kecil. Okay. So itu memerlukan proses pencernaan. Dan makanan yang kita makan, burger, nasi goreng, mi rebus, laksa Johor yang sedap-sedap semua tu kan. So semua itu perlulah dicerna kepada bentuk yang paling ringkas untuk apa? Untuk badan kita mengambil ataupun manfaat, mengambil tenaga daripada makanan yang kita makan tersebut. Okey. Jika sebelum ini kamu telah belajar makanan ada yang jenis kelas makanan karbohidrat, protein dan sebagainya. So, semua itu perlu dipecahkan ataupun dicernakan kepada bentuk yang paling ringkas supaya badan kita akan dapat manfaat daripada makanan yang kita makan. Okey. So, dia sebenarnya adalah proses penguraian makanan daripada yang besar kepada yang lebih kecil lah. So, itu secara umumnya. So dalam sistem pencernaan manusia kita akan jumpa perkataan enzim ataupun enzim lah. Okay. So apa itu enzim? Enzim ni ialah bahan yang menggalakkan tindak balas kimia lah ataupun dia membantu mempercepatkan proses pencernaan. Ada beberapa enzim yang akan membantu proses pencernaan lah, nanti kita akan tengok satu-satu. Okay. Okay. So, pencernaan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Okay, pencernaan fizikal, dia melibatkan mengunyah lah ataupun kita buat penguraian itu secara fizikal. Tidak menggunakan enzim lah. Okay, sebagai contoh, pencernaan yang berlaku dalam mulut kita. Bila kita kunyah makanan contohnya carrot, yang dikunyah ni daripada besar, dia menjadi makin hancur lah ataupun makin kecil. So, pencernaan itu kita sebut sebagai pencernaan fizikal. Okay. Dan dia akan melibatkan peristalsis lah. Cikgu akan terangkan apa itu peristalsis. Okay. Jenis pencernaan yang kedua yang majoriti berlaku di dalam badan kita adalah pencernaan kimia. Pencernaan kimia ini melibatkan enzim lah. Okay. Makanan masih lagi terurai jika pencernaan fizikal menggunakan gigi dan sebagainya. Tapi pencernaan kimia ini akan menggunakan bahan yang kita namakan sebagai enzim. Okay. Tapi matlamat kedua-dua pencernaan, sama ada fizikal atau kimia, adalah samalah, iaitu untuk menguraikan makanan daripada yang kompleks menjadi lebih ringkas. Okay. So ini adalah persamaan dan perbezaan di antara pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Okay. Persamaannya yang berwarna oranye tu, okay, berlaku pemecahan makanan. Dalam kedua-dua pencernaan, makanan akan hancurlah. Dan dalam kedua pencernaan berlaku pada salur pencernaan, tak akan berlaku dekat tempat lain lah, tak akan berlaku tiba-tiba dekat paru dan sebagainya. Okey. Tapi perbezaannya akan adalah contohnya pencernaan fizikal berlaku pada mulut sahaja, tidak melibatkan enzim, manakala pencernaan kimia berlaku dalam mulut pun ada dan di tempat-tempat lain serta melibatkan enzim. Okey. So itu adalah perbezaannya. Okey, struktur seterusnya kita akan tengok struktur sistem pencernaan manusia secara overall, secara keseluruhan. Okey, sistem pencernaan manusia ni terdiri daripada satu tiub. Yang mana tiub ini kita sebut sebagai salur pencernaan lah. Okey, bermula pada esophagus atau pada rongga mulut lah. Dan terus kepada usus. Okey, itu kita sebut sebagai salur pencernaan. Dan juga melibatkan beberapa organ lain seperti hati, pundi hempedu dan juga pankreas. So kita akan tengok organ lain ni apa sumbangan dia terhadap sistem pencernaan manusia. Okey. Dia bermula dari mulut dan berakhir di dubur lah. So tu kita panggil dia salur pencernaan. Okey. So ini adalah gambaran secara umum.
Okey, bermula di mulut, makanan akan dihancurkan dan lalu esophagus. Okey, nampak esophagus. Terus pergi ke arah perut. Okey, masuk kepada usus kecil yang berlipat-lipat ni. Kemudian pergi pada usus besar dan kepada rektum. So salur tu lalu situ je lah. Tetapi di sepanjang saluran tu akan dibantu oleh hati. Kita akan ada pankreas, kita akan ada pundi empedu. So 3 benda ni dia akan membantu apa yang berlaku di dalam salur pencernaan tersebut. Okey. Boleh nampak? So daripada mulut sehinggalah kepada dubur, itu adalah salur pencernaan dan dibantu beberapa organ. Okey. So ini adalah aliran makanan macam tadilah. Bermula pada mulut, kemudian esophagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar dan juga rektum. Akhirnya dubur lah. Okey. Okey, kita lihat apa yang berlaku di mulut. Okey. Semua orang tahu apa itu ailio, betul? Semua orang ada ailio lah, cikgu rasa. So biasanya makanan keras ke, lembut ke, cair ke, pepejal, dia akan bercampur dengan ataupun dilembutkan oleh ailio lah. Okey. Di dalam ailio akan ada satu enzim yang dinamakan amylase. Okey. Yang mana enzim ini dia spesifik menguraikan kanji kepada bahan yang lebih ringkas. Nama bahan tersebut adalah maltosa. Okey. So kalau nak mengenal pasti enzim, kebiasaannya enzim akan berakhir dengan huruf ASE. So ASE ni kebiasaannya merujuk kepada nama enzim tersebutlah. So dalam ailio akan ada enzim bernama amylase. Yang mana kerja amylase menguraikan kanji, nasi tu, karbohidrat yang besar kepada yang ringkas sedikit, iaitu maltosa. Bukan paling ringkas, tapi yang sedikit ringkas daripada kanji lah, namanya maltosa. Okay. Kemudian makanan akan pergi kepada bolus. Okay. So bila kita dah kunyah-kunyah, dah bercampur ailio, dia akan menjadi satu gumpalan yang besar lah. Okay, gumpalan itu kita sebut sebagai bolus. Okay, makanan yang masuk dalam esophagus kita akan sebut sebagai bolus lah. Walaupun kita makan tadi burger McD contohnya. Okay, dalam mulut nama dia burger McD, bila dah bercampur ailio, dah jadi gumpalan, nama dia bila masuk esophagus, nama dia adalah bolus. Okay. Pada esophagus tak akan berlaku pencernaan, dia cuma laluan bolus tersebut untuk ke perut lah. Dan bolus itu ataupun makanan itu akan dipindahkan dengan kaedah peristalsis. Okey, peristalsis. Okey, kalau nak faham peristalsis ini, dia lebih kurang pergerakan cacing. Kalau kamu pernah tengok pergerakan cacing lah, kalau tak pernah bolehlah tengok YouTube bagaimana cacing bergerak. Okey. So esophagus lebih kurang begitu. Okey. Kerana ia melibatkan pengecutan dan juga pengenduran otot. Di mana pengecutan dan pengenduran otot yang berselang-seli inilah yang akan menyebabkan makanan itu akan turun sampailah ke perut. Okey. Okey, pada bahagian perut. Okay, ini gambaran perut. Okey, pada dinding perut, dia akan merembeskan satu lagi enzim yang kita namakan sebagai protease. Perasan tak ada ASE belakang dia. So, ini adalah sejenis enzim. Okay, kalau ni dah boleh teka kot protease. So, dia akan mencernakan apa? Protein. Okey, protease mencernakan protein lah. Okey, dinding perut juga akan merembeskan ataupun mengeluarkan asid hidroklorik. Sejenis asid lah. Okey. Di mana tugas asid ini adalah untuk, yang pertama, dia akan aktifkan enzim tersebut. Okay, ada asid baru enzim ni akan bertindak balas lah. Dan tugas kedua dia adalah untuk dia membunuh bakteria yang masuk dalam perut lah. Kita tak boleh pastikan makanan yang kita makan tu bersih atau tidak. Jadi asid hidroklorik akan membunuh bakteria yang ada lah. Okay, so dua tugasan dia. Satu, dia akan mengaktifkan enzim protease. Yang kedua, dia akan membunuh bakteria dalam makanan. Okay. Enzim tadi tu, protease, dia akan mencernakan protein kepada polipeptida. Okey. Kita makan ayam goreng. Ayam sejenis protein lah. Pada bahagian mulut, disebabkan tiada enzim protease, maka protein tidak dicernakan kepada bentuk yang lebih ringkas. Sebaliknya, yang dicernakan hanyalah kanji. Kerana dalam mulut ada enzim amylase sahaja. Jadi, protein ataupun ayam goreng tadi tu, hanya dihancurkan dan dicampurkan di dalam bolus tadi, sampai perut dia jumpa enzim yang boleh membantu mencernakan protein. So barulah protein itu akan tercerna. Kerana tindak balas enzim adalah spesifik.
So protease takkan boleh mencernakan kanji. Dia hanya boleh mencernakan protein sahaja. Begitu juga dengan amylase tadi. Dia hanya boleh mencernakan kanji dan dia tidak boleh mencernakan benda lain. Okay. So protein menjadi lebih kecil, kita panggil dia polypeptida. Okay. Dan masih lagi bercampur. So dalam perut ni macam-macam lah bercampur dengan asid hidrokloriknya, dengan makanan yang tercerna laginya. So jika tadi nama dia bolus, sekarang dia bernama Kim pula. Lepas dah bercampur semua kan. Kat perut nama dia Kim. Masih lagi gumpalan makanan lah. Dan dia sepada cecair. Okay. Okay. Selepas perut, makanan akan masuk usus kecil lah. Secara ringkasnya, cikgu boleh terangkan ni kalau kamu ambil biologi lah form 4. Usus kecil boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Okay. Bahagian yang pertama adalah yang kamu nampak ni. Duodenum. Okay. Duodenum. Okay. So bahagian pertama usus kecil, namanya duodenum. Okay. Di mana duodenum ni dia ada organ hati lah berhampiran. Yang mana hati ini akan menghasilkan satu jus dinamakan jus hempedu lah, cair hempedu. Yang mana dia akan disimpan dalam pundi hempedu yang berwarna hijau ni. Okay. Apa fungsi jus hempedu? Jus hempedu ni dia akan mengemulsikan lemak. Apa maksud mengemulsikan lemak? Kamu boleh bayangkan satu gumpalan lemak berbentuk bulatan besar. Bila kita siramkan jus hempedu, dia akan menjadi droplet ataupun titisan-titisan lemak yang kecil. So itu adalah emulsi, proses emulsi daripada gumpalan besar menjadi gumpalan kecil. Okay. Dan jus hempedu juga akan menetralkan asid yang ada dalam kim. Disebabkan bahagian perut tadi telah dicampurkan gumpalan makanan tadi bersama-sama dengan asid hidroklorik. Jadi jus hempedu akan cuba menetralkan kembali gumpalan makanan tersebut. So itu adalah tugas hempedu, jus hempedu. Okay. Tapi kena ingat, pundi hempedu hanya menyimpan jus hempedu dihasilkan pada organ hati. Okay. Okey, di bahagian duodenum juga akan terdapat satu organ dinamakan pankreas. Pankreas ini akan menghasilkan jus juga. Disebabkan jus tu dihasilkan dekat pankreas, kita namakan dia sebagai jus pankreas lah. So dalam jus pankreas ni akan ada 3 jenis enzim. Yang pertama amylase, kamu pernah tahu yang ada pada mulut. Yang kedua protease, yang ada pada bahagian perut. Dan yang terbaru adalah lipase lah. Okey. Di mana kamu tahu amylase akan mencernakan kanji kepada maltosa. Okay, kita boleh bayangkan daripada tidak semua kanji dekat bahagian mulut tu akan dicernakan. Jadi akan ada yang tak sempat dicernakan. So bila masuk duodenum, akan ada lagi amylase untuk mencernakan lagi kanji yang tidak tercerna pada awalnya. Okay. So amylase, kanji kepada maltosa lah. Protease pula dia akan mencernakan polipeptida tadi tu. Yang daripada perut tu menjadi lebih kecil iaitu dipeptida. Okay. Manakala lipase pula dia akan mencernakan lemak menjadi asid lemak dan juga gliserol. Okay. Kemudian pada bahagian usus kecil, okay, gumpalan makanan terus bergerak berdasarkan apa? Peristalsis, okay. Peristalsis dia terus bergerak dan bergerak. Dan pada usus kecil akan ada lagi beberapa enzim, maltase, protease dan juga lipase. Banyaknya kamu kena ingat enzim kan. Okay, dan nanti akan ada rumusannya. Okay. So maltase ini akan mencernakan yang maltosa tadi tu. Kanji maltosa kepada glukosa. Okay. Protease ini dia ada lagi. Protease ni memang khas untuk protein sahaja. So dia akan kecilkan lagi di peptida yang kecil tadi tu kepada yang paling ringkas iaitu asid amino. Dan lipase masih lagi mencernakan lemak kepada asid lemak dan gliserol. Okay. Usus besar. So makanan yang tak sempat tercerna dia akan memasuki usus besar. Okay. Pada usus besar, kebiasaannya tidak akan berlaku sebarang pencernaan, hanya berlaku proses penyerapan semula air. Okay. Okay, rektum adalah makanan yang tak tercerna kita panggil dia tinja lah ataupun tahi lah. So dia akan masuk rektum, tangki penyimpanan sebelum kita buang lah. Okay, melalui dubur.
So daripada kamu boleh bayangkan kim yang sepada cecair tu, macam mana tinja boleh menjadi keras kerana pada usus besar tu berlaku proses penyerapan semula air. So menyebabkan tinja tu menjadi keras lah. Simpan seketika dalam rektum sebelum dibuang. Okay. Okey, badan kita menghasilkan enzim yang mana enzim ni akan mempercepat tindak balas lah. Sebagai contohnya kalau kita basuh baju kotor dengan air paip sahaja, berbeza dengan kalau kita basuh baju kotor bersama-sama dengan sabun. Contoh. Sabun tu boleh dikira sebagai enzim lah kerana dia mempercepatkan proses. Okey. So ni adalah contoh-contoh enzim dan enzim ni diperbuat daripada protein. Okey. Tanpa enzim, proses pencernaan berlaku ke tidak? Berlaku, tetapi dalam kadar yang rendah. Jadi kita akan dapat sumber tenaga dalam tempoh yang lama. So kita tak akan dapat dalam tempoh yang cepat lah. So enzim ini membantu kita menyerap nutrien daripada makanan tu dengan lebih pantas. Okay. Jadi ini adalah rumusan kepada apa yang berlaku dalam proses pencernaan tadi. Kalau kita makan nasi, nasi tu karbohidrat kanji lah. So pada bahagian mulut, kanji tu akan dicernakan kepada maltosa. Tapi maltosa masih lagi tidak boleh diambil nutriennya kerana dikira masih lagi besar. So dia perlu dikecilkan lagi. Okay, kemudian maltosa tu dikecilkan kepada glukosa oleh maltase. Okay. Glukosa ni lah yang boleh masuk ke dalam salur darah dan digunakan oleh badan kita lah. So glukosa ni banyak-banyak membentuk maltosa, maltosa banyak-banyak membentuk kanji. Nampak tak? Okay. Untuk protein pula, protein dicernakan kepada polipeptida dulu oleh protease dekat perut. Okay, kemudian masuk dekat duodenum. Polipeptida tadi tu dicernakan oleh protease lagi kepada dipeptida. Dipeptida pun masih lagi tidak boleh masuk dalam salur darah. Perlu dikecilkan lagi ataupun dicernakan lagi. Kemudian dekat usus kecil akan ada enzim protease lagi yang mengecilkan dipeptida kepada asid amino dan seterusnya. Asid amino ni boleh masuk ke dalam salur darah dan digunakan oleh manusia lah. Okay, dan akhirnya kelas makanan lemak akan dicernakan terus kepada bentuk yang paling ringkas iaitu asid lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Okay, so ada beberapa enzim yang kamu kena ingat dan juga bahan-bahan yang paling kompleks kepada yang paling ringkas. Okay. So contoh karbohidrat ataupun kanji. Kanji paling kompleks, paling ringkas kepada kanji adalah glukosa. Okay. Protein, molekul yang paling kompleks, paling ringkas adalah asid amino. Okay. So yang membentuk protein, dia berasal daripada asid amino lah. Dan lemak dicernakan kepada bentuk paling ringkasnya iaitu asid lemak dan gliserol. Okay, boleh faham? Okay, cikgu harap semua boleh faham lah. So sebenarnya sistem pencernaan manusia ini adalah untuk mencernakan bahan yang daripada bahan yang kompleks kepada bahan yang lebih ringkas. Okay. Untuk apa? Untuk manusia ataupun kita ini mendapat nutrien daripada makanan yang kita makan. Okay. Sebagai contoh kita makan nasi. Bukan nasi tu yang akan digunakan ataupun karbohidrat itu digunakan. Dia perlu dicernakan sehinggalah kepada glukosa untuk kita dapat tenaga daripadanya sebagai contoh. Ataupun protein. Kan? Bukan protein itulah yang membetulkan sel-sel yang rosak. Tapi dia perlu dicernakan kepada asid amino dahulu sebelum badan kita boleh guna dan sebagainya lah. Okay. Jadi cikgu harap semuanya dapat faham tentang subtopik 3.3 ini. So kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.